آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa man 'amila salihati, dia kata, dan siapa-siapa yang beramal saleh, dia kata. Tuan-tuan, masya-Allah, orang yang beramal saleh bagus dah. Dan kita memang dituntut supaya kita beramal saleh. Tetapi di dalam amal saleh itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah dari sudut keikhlasan seseorang kepada Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Bayyinah. Dan tuan, inilah yang akan dilihat oleh Allah sebagai syarat penerimaan amal pada sisi Allah. Kalau tak ada yang ni,
Tuan-tuan, wal'iyazubillah, sebesar mana pun amal soleh yang kita lakukan, ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka, yakni manusia, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, jadi amalan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang dilakukan semata-mata kerana nak mendapat tempat di sisi Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam karangan beliau yang terkenal Ihya'u Ulumuddin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, riak-riak ni dia adalah kerana nak mendapatkan tempat pada sisi manusia. Jadi benda yang kita bincangkan malam ni masih lagi berkisar kepada berkenaan dengan riak itu sendiri. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya' dia, bahawa riak ini adalah dilakukan, dia melakukan amalan kerana nak mendapatkan tempat pada sisi manusia, bukan pada sisi Allah. Dan ni adalah amalan yang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, satu hari sahabat dia tanya dengan para sahabat Nabi SAW. Nabi tanya dengan para sahabat, ada perkara yang lebih aku takutkan daripada kemunculan Dajjal, kata Nabi SAW. Dan tuan, ada lagi benda yang dirisaukan oleh Rasulullah berbanding daripada terbitnya Dajjal pada akhir zaman nanti. Sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dia perkara tu sehingga kan lebih engkau takutkan daripada kemunculan Dajjal? Jawab Nabi SAW, syirkul khafi. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, kata Nabi SAW. Yang ni paling aku takut, kata Nabi, berbanding daripada munculnya Dajjal. Dan tuan, bila muncul Dajjal, maka kita tahu yang dia ni adalah satu makhluk yang menyelewengkan manusia daripada jalan Allah. Berkenaan dengan Dajjal, kita dah mengetahui riwayat-riwayatnya. Dan ada orang yang akan menjadi pengikut Dajjal, dan ada orang yang dia dapat tahu tipu daya daripada Dajjal. Dan tuan, kita nak elak daripada tipu daya Dajjal ni, bacalah suratul Kahfi. Ini yang diajak oleh Nabi SAW. Dan tuan, kita tak boleh secara keseluruhan bacalah 10 ayat yang pertama dalam setengah riwayat. Setengah riwayat pula lagi adalah 10 ayat yang terakhir. Dan tuan, bila mana ada dua riwayat yang macam tu, maka bolehlah kita gabungkan kedua-duanya sekali. Kenapa? Kerana dua-dua diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi SAW. Dan tuan, tapi kalau kita nak lagi elok lagi, bacalah keseluruhan daripada suratul Kahfi tersebut. InsyaAllah, kata Nabi SAW, dia adalah senjata untuk menghadapi Dajjal,
yang menyelewengkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu kata Nabi SAW, tapi ada benda yang lebih aku takut daripada muncul Dajjal. Apa dia? Syirkul khafi, iaitulah syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, jenis yang tersembunyi ni memang kita takut sangat-sangat. Kenapa? Kerana dia duk perasan bahawa dia telah mendekatkan diri kepada Allah, tapi pada hakikat, pada sebenarnya dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, nanti dia tahu bila yang dia buat tu tak diterima oleh Allah, nanti di hari akhirat. Ini yang menjadi masalah. Kerana tu dalam surah Sajadah selalu kita duk dengar Tok Imam duk baca, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ini kami dah dengar, pada hari ini kami dah tengok dengan mata kepala kami sendiri. Farji'na. Ya Allah, pulangkan aku semula atas dunia. Tuan-tuan, dia minta dengan Allah supaya balik semula atas dunia. Tuan-tuan, ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah, yang tiap-tiap hari Jumaat kita baca. Yang bila Tok Imam tak baca, dia naik kepala. Dia naik kepala pasal apa? Dia berasa pelik. Selama ni duk baca surah Sajadah, tiba-tiba waladhdallin, imam baca surah lain, dia angkat kepala. Tuan-tuan, tadabbur surah ni. Allah Subhanahu wa taala kata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ini kami dah tengok dah. Tuan-tuan, kalau ada lah orang yang mengaji bahasa Arab, tuan-tuan, digunakan dengan fi'lul madhi pada absarna wa sami'na. Maksudnya apa? Pada hari ini kami dah tengok, pada hari ini kami dah dengar. Tuan-tuan, fi'il madhi ni tak apa. Tuan-tuan, ni tak faham tak apa. Yang ni tak masuk periksa pun. Cuma kita nak harap luahnya bahasa Arab satu. Yang kedua, seronoknya baca Al-Quran kalau kita faham bahasa Arab. Tuan-tuan, digunakan dengan fi'lul madhi, past tense. Tuan-tuan, dalam grammar bahasa Inggeris. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, pada hari ini kami dah tengok, pada hari ini kami dah dengar. Tuan-tuan, fi'il madhi dalam bahasa Arab dua. Pertama, perkara lepas. Yang kedua adalah dia nak tunjuk kepada kita baligh, iaitulah betapa kita kata apa? Yang bersangatan, yang bersungguhan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu, nanti orang akan sungguh-sungguh kata dengan Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, hari ini kami tengok sungguh-sungguh dengan mata dan kepala kami apa yang kamu sebut dalam Quran dulu. Wasami'na, dan pada hari ini kami dengar apa yang kamu sebut di dalam Al-Quran dulu. Tuan-tuan, lalu bila dia dah tengok betul, dia dah dengar sungguh, farji'na. Ya Allah, pulangkan kami semula atas dunia. Tuan-tuan, pasal apa yang dia nak balik semula dekat atas dunia? Kerana dia kata, na'mal salihah inna muqinun. Kami nak beramal kerana pada hari ini kami dah yakin dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni semua adalah puak-puak yang mana dia duk berasa atas dunia dulu dia mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang ditolak oleh Allah. Karena itu Nabi SAW kata, berbanding dengan Dajjal, ada benda lagi yang aku lebih takut, syirkul khafi, iaitulah berlakunya syirik yang tersembunyi. Lalu sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong berikan contoh kepada kami, bagaimana syirik yang tersembunyi ini?
Tuan-tuan, lalu dijawab oleh Nabi SAW, syirik yang tersembunyi itu adalah bila mana seseorang sembahyang, dia nak orang lain melihat dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, ni yang kita baca, wa man amila salihati, siapa-siapa yang beramal soleh. Tuan-tuan, bagus dah dia amal soleh. Wa ahabba ay ya'rifahun nas, tetapi dia suka kalaulah manusia tahu bidzalika, dia melakukan amal soleh tersebut. Tuan-tuan, dia buat amal soleh, dia suka kalau orang lain tahu dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tak boleh ada riak yang macam ni. Kerana tu kata ulama, riak terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah riak akbar, nama dia. Dan tuan, riak akbar iaitulah riak yang paling besar. Total dia adalah orang yang riak. Dan tuan, lagu mana? Dia buat amalan semata-mata kerana nak mendapatkan tempat pada hati manusia. Semata-mata. Dan tidak ada pun dia buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ni nama dia riak akbar, riak yang paling besar. Dan tuan, dia ada satu riak lagi, namanya riak asghar, riak yang paling kecil, tapi dia riak. Dan bila dia riak, dia akan tergolong dalam golongan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan tuan, lagu mana apa ni riak yang kecil ni? Dia ada dua niat. Yang pertama, dia lakukan itu kerana Allah, tapi dalam masa yang sama dia juga nak menarik perhatian manusia kepada dirinya. Tuan-tuan, dua-dua jenis amalan ni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu amalan yang lagu mana diterima oleh Allah? Yang semata-mata dia tak mau apa-apa, dia tak mau ke apa-apa pun, dia tak mau orang tahu, dia tidak mahu pun orang besarkan dia, semata-mata kerana Allah taala. Dan tuan, dalam kitab Riyadhus Salihin, dekat sana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ikhlas ni, Imam Nawawi ada mention, dia ada ketengahkan satu orang sahabat yang bernama Amru bin Targhib, nama dia Amru bin Targhib radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, Sayyiduna Amru bin Targhib ni, masya-Allah, dia di antara sahabat yang mendapat penghargaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, pasal apa dia mendapatkan penghargaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi puji dia. Nabi puji kepada Amr bin Targhib radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, pasal apa ni? Apa yang dia dipuji oleh Rasulullah? Satu hari. Satu hari. Ni nak cerita amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Dan tuan, kita kalau nak tenang hati ni, dan tuan, kita tak usah fikir hak lain lah. Tak usah fikir. Kalau kita rasa berdasarkan pada ilmu yang kita belajar, ulama pun ada sebut benda tu betul, jalan. Jalan, buat. Semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, inilah rahsia. Allah Subhanahu wa taala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kamu mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang, kata Allah. Dan tuan, tenang ni lagu mana? Bila dia tak fikir lain dah, melainkan yang dia fikir adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kita kalau tak pikir lain dah, orang suka, orang tak suka, orang nak tolak, orang nak letak kok mana sekalipun. Tuan-tuan, yang dia nak hanyalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kosong, tak ada apa-apa. Tapi tuan-tuan, hati ni kalau nak jaga hati orang tu, hati ni apa ni terasa sayang kat orang tu, tuan-tuan, dia akan jadi apa ni berkecamuk sekali. Huru hara sekali lah nak jaga hati orang tu. Kemudian sayang kat orang ni, kita pula ada kepentingan dengan orang ni. Tuan-tuan, tak terbayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan kamu ingat kepada Allah, nescaya hati akan jadi tenang. Tuan-tuan, Amr bin Talghib radhiyallahu anhu wa arda, antara sahabat yang mendapat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal apa dia dapat pujian ni? Tuan-tuan, satu hari bila habis dalam satu peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membedak-bedak harta ghanimah. Tuan-tuan, depa apa ni Nabi bedak? Nabi bahagi-bahagikan harta ghanimah. Tuan-tuan, harta ni masya-Allah, harta ghanimah boleh ambil. Tuan-tuan, tak ada masalah, boleh ambil. Selepas daripada perang, Nabi bedak-bedak ni. Tuan-tuan, ada sahabat yang Nabi beri, ada sahabat yang Nabi tak beri harta ghanimah ni. Bila keadaan yang macam tu menimbulkan tanda tanya kepada sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, aku beri kepada sebahagian sahabat kerana sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang memerlukan, kata Nabi. Manakala orang yang aku tak berikan harta ghanimah ni kerana mereka dah cukup, satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah. Termasuk yang tak dapat ghanimah ni siapa dia? Amr bin Talghib radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, Amr bin Talghib radhiyallahu anhu wa arda kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, sekalipun aku tidak mendapatkan unta merah. Wah, tuan-tuan, unta merah ni alpak dengan bel paya. Lebih kurang macam tu. Ataupun kereta yang lebih hebat lagi lah. Unta ni dia ada grade-grade dia. Tuan-tuan, ni grade yang paling mahal ni. Unta yang berwarna kemerah-merahan. Tuan-tuan, kata Amr bin Talghib radhiyallahu anhu arda, ya Rasulullah, sekalipun aku tidak mendapatkan unta merah, itu tidak menjadi masalah bagi aku. Melainkan, ya Rasulullah, aku nak selalu dekat dengan engkau, ya Rasulullah. Tuan-tuan, maknanya apa? Tak ada masalah bagi Amr bin Talghib kalau tidak mendapatkan harta ghanimah, melainkan yang dia nak pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang macam ni kita nampak dah. Minggu lepas kita dah terang dah. Pasal apa orang riak? Tuan-tuan, orang riak kerana hati dia sunyi daripada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan riak terhadap amalan dia. Dia tak mau tunjuk amalan dia kepada orang lain. Tuan-tuan, tapi dalam hati itu ada orang lain, kerana itu dia tunjuk kepada orang amalan dia. Kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat, tuan-tuan, orang yang riak ni, tuan-tuan, ni adalah masalah dalam beramal kepada Allah. Kita disuruh beramal, ya tuan-tuan, tapi dalam beramal ada beberapa perkara yang perlu kita jaga sebagai penerimaan amal pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka
Orang yang riak ni adalah orang yang sunyi daripada membesarkan Allah. Dia lebih membesarkan manusia. Tuan-tuan, menyebabkan amalan dia sia-sia. Satu hari, tuan-tuan, no, dikatakan kepada Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, wahai Muaz, ikhlaskan segala amal ibadatmu kepada Allah. Ikhlaskan dia. Tuan-tuan, kita buat amalan ni bukan kerana apa-apa. Kita main masjid bukan kerana isteri kita hengak di rumah. Bukan. Tapi taklah, ini contoh. InsyaAllah isteri-isteri kita semua baik. Tuan-tuan, kita main masjid ni bukan kerana memenuhi masa lapang kita. Tak. Aku main ni kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku main ni kerana ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Waktu antara maghrib dan juga isya. Aku main ni adalah kerana aku nak mendapatkan kelebihan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Sayyidina Muaz bin Jabal dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, ikhlaskan segala amalan kamu. Amalan yang kamu ikhlaskan itu akan mencukupkan segala amalan-amalan yang lain. Tuan-tuan, maknanya apa? Amalan yang ikhlas ni memadai dan mencukupi untuk mencukupkan amalan-amalan lain yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam Sahih Al-Bukhari disebut ada satu kisah bagaimana seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Tuan-tuan, kita pelik oi ustaz, dia pelacur, tiba-tiba bagi apa ni minum apa ni anjing ya. Tiba-tiba Nabi boleh declare, Nabi boleh kata yang dia ni esok di akhirat akan mendapat kebaikan dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tengok apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, wahai Muaz, ikhlaskan amalan kamu. Amalan itu mencukupkan amalan-amalan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan pelacur ni mungkin pada masa tu dalam hati dia betul-betul rasa kesian dekat anjing ni. Tuan-tuan, memang betul-betul dengan peri kemanusiaan dia tangguk ayak, kemudian dia beri, dia suar kepada anjing ni. Memang dia berasa ihsan sungguh. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nanti esok di akhirat esok ni dia akan mendapatkan kebaikan dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini nilaian ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa ardah meriwayatkan, ahabbul a'mali ila Allah wa rasulih, amalan yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya adalah ad-daimu, amalan yang berterusan, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit, kata Aisyah. Tuan-tuan, orang yang istiqamah ni, yang berterusan ni, gambaran kepada orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, penyakit. Tuan-tuan, ni penyakit. Dia beramal soleh, bagus dah. Tapi ahabba ay ya'rifahun nas bidzalik, tetapi dia nak orang mengetahui dia melakukan amal soleh tersebut. Kerana apa? Liyu'azzimu, kerana nak dibesarkan dia. Kerana dia nak diri dia itu dibesarkan oleh orang. Wa yastani'u ilaihil ma'ruf, dan dia nak supaya orang berbuat baik kepada dia. Jadi dalam amalan dia ada niat-niat ni.
kerana nak dibesarkan, kerana dia nak orang buat baik pada dia. Tuan-tuan, orang yang macam ni, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jaga-jaga. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, tuan-tuan, orang yang buat amalan selain daripada Allah, maknanya dia buat amalan kerana benda-benda lain, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, anta sa'in fi hadmi dinik, kamu sedang berjalan menghancurkan agama kamu sendiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia sedang membinasakan diri dia sendiri. Bila mana dia buat amalan tu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana apa dia membinasakan diri dia sendiri? Pertama, perbuatan itu berdosa kepada Allah. Yang kedua, amalan itu langsung tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, amalan-amalan ni, pahala dosa, pahala, kemudian berkat, redha, benda tak nampak. Tuan-tuan, kita hari ni himpun benda yang nampak. Hari ni, tuan-tuan, kita himpun benda nampak. Kita simpan ASB, kita simpan KWSP, ada banyak simpanan kita. Tuan-tuan, kalau ditanya kepada orang yang menyimpan ni, kenapa kamu simpan duit? Tuan-tuan, jawapan sebahagian besar kita, nanti ustaz dah tua esok, kan? Tak ada orang yang nak tolong kita. Esok entah apa-apa, hak ni lah persediaan kita. Tuan-tuan, tahu pula dia nak buat tentang apa ni urusan dunia, tahu pula dia buat persediaan. Tuan-tuan, kita nak kena ingat bahawa dunia satu masa esok kita tinggal. Ada satu lagi kehidupan kita, iaitu kehidupan akhirah. Maka nilaian pada hari akhirah bukan RN. Nilaian pada hari akhirah bukan rial. Nilaian pada hari akhirah bukan lagi benda dunia. Tuan-tuan, ada orang dia mati, orang Islam lah. Orang yang bukan Islam tu lain cerita, orang Islam. Tuan-tuan, agak-agak ada tak yang dia mati tanam sekali dengan kereta-kereta dah. Tanam dengan kereta-kereta boleh. Duit banyak, keluar semua sekali, longgok kat dalam lubang kubur dia. Tuan-tuan, ada tak orang Islam yang buat macam ni? Tak ada. Semua pakat tinggal, dan benda yang ditinggalkan itu difaraidkan, lalu diberi, diagih-agihkan kepada orang yang masih lagi hidup. Kenapa? Kerana di alam akhirat saja dia punya mata wang dia yang bernama pahala. Dan di akhirat sana, saham yang perlu ada adalah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang beramal bukan kerana Allah Ta'ala ni, anta sa'in fi hadmi dini, kamu sedang berjalan untuk menghancurkan agama kamu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu kata Imam Al-Haddad, bila orang ni dia beramal soleh, kemudian nak orang tahu dia beramal soleh kerana dia nak dibesarkan orang, dan kerana nak suruh orang berbuat baik kepada dia, fahuwa mura'in jahilun, dia sebenarnya adalah orang yang ria, lagi jahil, raghibun fid dunya, dia adalah orang yang sebenarnya semata-mata berkehendak kepada dunia. Tuan-tuan, orang yang berkehendak kepada dunia ni, sampai bila pun dia akan menjadi khodam, dia akan menjadi budak-budak kepada dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kata Imamul Haddad, tuan-tuan, ni Imamul Haddad terang pula bagaimana orang yang zuhud dengan dunia. Tuan-tuan, zuhud ni kata Nabi SAW, izhad ma fi aidin nas
yuhibbukan nas, kata Nabi. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada tangan manusia, nescaya manusia akan sayang dan kasih kepada kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita tahu kawan kita banyak duit. Contoh, kita tahu kawan kita banyak duit, tuan-tuan, tapi kita jauh sama sekali. Kita tak tahu dia. Kita tak tahu dia. Kita tak ambil kesempatan atas dia. Walaupun dia kaya, kita tahu dia boleh beri duit kat kita. Tuan-tuan, tapi kita zuhud dengan apa yang ada pada diri dia. Tuan-tuan, kalau berkawan boleh buat macam ni. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dikasih oleh manusia. Tak tahu no? Tapi yang jenis pau ni contoh kan, mentang-mentang kawan kaya, ajak minum kawan bayar. Pi mana pun kawan bayar. Kok mana pun minta dengan kawan ni. Namun nak berusaha sendiri tak ada. Tak tahu no? Dia nampak kawan dia, pasal kawan dia senang. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, izhad ma fi aidin nas, zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada tangan manusia. Yuhibbukan nas, manusia akan kasih kepada kamu, kata Nabi SAW. Izhad fi dunia, dan kata Nabi SAW, zuhudlah kamu kepada dunia. Yuhibbukallah, Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu bila mana kamu zuhud kepada dunia. Tuan-tuan, zuhud kepada dunia ada dua makna. Ini disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnad dia. Tuan-tuan, yang dikatakan zuhud ni ada dua. Yang pertama, mengurangkan yang halal. Itu yang pertama. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia boleh pakai kereta yang elok-elok, yang besar-besar, yang mewah-mewah, dia boleh pakai. Tuan-tuan, tetapi dia memilih untuk pakai kereta yang seadanya. Tuan-tuan, ni maksud apa ni? Mengurangkan yang halal. Tuan-tuan, dia boleh makan dengan lauk pauk yang hebat-hebat. Dia boleh kalau dia nak. Tapi dia memilih untuk memakan sekadarnya sahaja. Tuan-tuan, ini adalah mengurangkan yang halal. Satu lagi makna zuhud, dia pakai kereta mewah, dia makan benda mewah, dia duduk di rumah mewah. Semuanya adalah kemewahan belaka. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, dunia dia letakkan di tangan, bukan di hati. Dia pakai kereta yang elok-elok, dia duduk di rumah yang besar, kemudian dia cari dunia. Tuan-tuan, Masya Allah, tetapi dunia hanya sekadar kat tangan dia, bukannya di dalam hati dia. Maka kata Imam Al-Haddad, li'anna zahida, kerana orang yang zuhud itu, man law aqbalan nasu alaihi bita'zim, kalaulah orang nak memberikan kebesaran kepada dia, Allahu Akbar, kalaulah orang nak memberi kebesaran pada dia, wa bazlil amwal, walaupun orang nak memberikan harta pada dia, lakana yu'ridu an zalika, dia akan mengelak daripada perkara tu, wa yakrahuhu, dan dia sangat tidak menyukainya. Tuan-tuan, ni orang yang zuhud dengan dunia. Tuan-tuan, saya nak cerita. Dulu ada pengarang kepada kamus, kita boleh kata dia adalah kamus Arab Melayu yang pertama dibuat. Tuan-tuan, siapa pengarang dia? Al-Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Yang terkenal kamus dia ni dinamakan sebagai kamus Al-Marbawi. Tuan-tuan, kami dulu dekat pondok, kami hafal kamus Marbawi ni. Tok guru suruh hafal. Hari ni 10 patah vocabulary, esok 10. Nah, pasal apa? Kerana nak boleh baca kitab Arab, nak boleh cakap dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, kamus Al-Marbawi, dia dikarang oleh seorang ulama berasal daripada Perak dan duduk di Mesir begitu lama.
Begitu lama. Dia ada karangan. Nama karangan dia Bahrul Mazi, pada mensyarahkan hadis-hadis Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan satu hari orang jemput dia. Dia jadi tokoh Ma'al Hijrah. Kan ada sejarah dia. Dia jadi tokoh Ma'al Hijrah. Dan saya dapat cerita ni pada kawan saya, orang Kelantan. Masa tu kami mengaji di Pondok Kelantan. Dia cerita. Dan dia pun dapat cerita daripada orang tua dia. Bersambunglah cerita ni. Tuan-tuan, Syekh Al-Marbawi bila dia dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah, biasalah bila tokoh Ma'al Hijrah ni disuruh naik ke pentas, berucaplah sikit. Tuan-tuan, Syekh Al-Marbawi dia naik ke pentas, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat sahaja. Alhamdulillah ala ni'matillah, ana la a'lam wa ana jahilu wallahu ta'ala a'lam. Dia turun. Dan tentu je perkataan dia. Alhamdulillah ana la a'lam wa ana jahilu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia turun. Dan tuan dia kata apa? Dia kata bersyukur di atas segala nikmat. Aku orang yang tak tahu, aku adalah orang jahil, dan Allah adalah yang maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dia turun. Tuan-tuan, kalau saya tuan-tuan jadi tokoh Ma'al Hijrah, semua saya akan cakap. Saya cakap semua. Kan? Seolah-olah saya ni memang seorang tokoh betul. Tapi dia tak, tuan-tuan. Ini kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, man law aqbala an-nasu alayhi bita'zim wa bazlil amwal lakana yu'ridu an dhalika wa yakrahuhu. Sekalipun orang yang zuhud itu, walaupun orang nak agungkan dia, walaupun orang nak belanjakan harta itu untuk dia, dia akan mengelak dan dia sangat tidak menyukakan perkara tersebut. Kenapa? Zuhudnya dia kepada dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti minggu depan insya-Allah kita akan sambung lagi. Imam Al-Haddad dia akan sebut, tak usahlah riak. Paling kurang pun kamu cari dunia, minta keberkatan. Apa yang kamu minta itu paling kurang. Tuan-tuan, kalau kita ni tak boleh jadi macam orang-orang yang disebut oleh Imam Al-Haddad, nak cari dunia juga, tuan-tuan, carilah keberkatan di sebalik dunia yang kita cari. Itu sebetulnya. Yang ni kita akan baca pada minggu hadapan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.